Di sini juga Syekh Saman Al-Falimbani syahid. Kepalanya dibawa lari oleh Siam ke Bangkok dan badannya disemandikan di Patani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channel Faris Syukur. Jangan lupa subscribe kerana subscribe itu percuma. Baik, pada video lepas saya telah memaparkan hubungan antara Melayu Nusantara dan Turki Uthmaniyah. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah menonton dan memberikan komen-komen yang positif. Kepada yang belum menonton, anda boleh klik kad di atas supaya tidak ketinggalan dengan maklumat dan fakta menarik tentang sejarah. Pada video kali ini, saya akan kongsikan video bertajuk Perang Hatnyai dan Kesatuan Umat Islam. Perang Hatnyai ini melibatkan konflik antara Kedah dan Siam. Tetapi, kita menyaksikan umat Islam dari seluruh rantau Nusantara ini bersatu memberikan bantuan ketenteraan kepada Kedah atas semangat persaudaraan Islam. Jadi, tanpa kita buang masa, jom kita saksikan video Perang Hatnyai dan Kesatuan Umat Melayu Islam. Mungkin ramai yang tidak tahu bahawa selain Belanda, Portugis, Inggeris dan British, Empayar Siam juga pernah menjarah bumi umat Melayu Islam. Antara negeri Melayu yang pernah dijajah ialah Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perak. Tetapi negeri Melayu ini telah dibebaskan oleh Siam setelah berlakunya Perjanjian Inggeris-Siam 1909. Namun ada juga negeri Melayu yang tidak dibebaskan sehingga ke hari ini seperti Patani, Yala dan Nongcik. Ketika Kedah berada di bawah naungan Empayar Siam, Kedah perlu memberikan bunga emas kepada Siam 3 tahun sekali. Raja Siam pada ketika itu menganggap bunga emas sebagai pengakuan dan naungan kekuasaan Empayar Siam oleh Kedah. Sebaliknya, negeri Kedah hanya menganggap bunga emas sebagai tanda persahabatan dan hubungan diplomatik antara Empayar Siam dan Kerajaan Kedah sahaja. Negeri-negeri Melayu tersebut tidak pernah menganggap bahawa kerajaan mereka berada di bawah naungan Empayar Siam. Antara pemimpin Kedah yang sangat digeruni oleh Raja Siam pada ketika itu ialah Sultan Ahmad Tajuddin Halim Shah II kerana ketegasannya dan kekuatan ketenteraannya. Maka Sultan Ahmad Tajuddin Halim Shah II difitnah atas hubungan sulitnya dengan Burma, menyebabkan Raja Siam di Bangkok memaksa Sultan Ahmad Tajuddin untuk diadili. Namun, baginda menolak permintaan Siam itu. Daripada peristiwa tersebut, Siam sentiasa mencari jalan untuk menangkap Sultan Ahmad Tajuddin dan menawan Kedah. Pada tahun 1786 Masihi, Kerajaan Siam telah berjaya menakluki Patani. Kedah yang terletak hanya bersebelahan dengan Patani turut rasa terancam. Oleh kerana bimbang akan serangan daripada Siam terhadap Kedah, Sultan Abdullah Mukarram Shah yang merupakan Sultan Kedah ke-20 pada ketika itu telah berusaha mencari ally bagi membantu Kedah melawan musuh termasuklah Siam. Maka, pada tahun yang sama, Sultan Abdullah Mukarram Shah telah menandatangani perjanjian dengan Francis Light yang diberi nama Perjanjian Inggeris Kedah 1786. Dalam perjanjian tersebut, yang pertama, Syarikat Hindia Timur Inggeris perlu membantu Kedah jika Kedah diserang oleh musuh. Yang kedua, Syarikat Hindia Timur Inggeris tidak boleh melindungi musuh Kedah. Sebagai balasan itu tadi, Sultan Abdullah Mukarram Shah telah memajak Pulau Pinang kepada Syarikat Hindia Timur Inggeris dengan syarat Syarikat Hindia Timur Inggeris perlu membayar sebanyak $30,000 Spanyol kepada Sultan setahun sebagai pampasan. Kesan daripada perjanjian tersebut, Pulau Pinang telah
diduduki oleh Syarikat Hindia Timur Inggeris secara rasmi dan bendera Union Jack telah dikibarkan di Pulau Pinang. Bagaimanapun, Syarikat Hindia Timur Inggeris enggan memberikan bantuan ketenteraan kepada Kedah apabila Kedah diancam oleh Siam. Ini kerana Syarikat Hindia Timur Inggeris mendakwa mereka tidak terlibat dalam perjanjian antara Sultan Abdullah dan Francis Light. Bagai jatuh ditimpa tangga, Sultan Abdullah bukan sahaja tidak mendapatkan bantuan ketenteraan daripada Syarikat Hindia Timur Inggeris, malah Kedah juga kehilangan Pulau Pinang sehingga ke hari ini. Pada November 1821 Masihi, satu angkatan perang dari Siam telah berlayar dan berlabuh di Kuala Kedah. Niat sebenar mereka tidak diketahui oleh penduduk Kedah. Maka penduduk Kedah telah menyambut mereka dengan sangat meriah kerana adat Melayu dan Islam itu tetamu perlu dihormati. Mereka mendakwa niat mereka datang adalah untuk meminta bantuan beras bagi melawan Burma. Namun niat sebenar mereka adalah untuk menawan kota Kuala Kedah dan menangkap Sultan Ahmad Tajuddin. Ketika Panglima Siam dibawa melawat di sekitar kota Kuala Kedah, dia secara tiba-tiba mengarahkan askarnya menyerang semua pengawal di dalam kota tersebut. Maka berlakulah pertempuran hebat di dalam kota tersebut. Akhirnya Angkatan Perang Siam berjaya menawan kota Kuala Kedah. Angkatan Perang Kedah bersama Sultan terpaksa berundur dan bertahan di Pulau Pinang. Di sini mereka merancang bagaimana untuk merampas kembali negeri Kedah daripada Siam. Pada tahun 1831 Masihi, anak saudara Sultan iaitu Tengku Kudin telah memimpin 3,000 angkatan perang Melayu menyerang tentera Siam di Kedah. Mereka berjaya menghalau tentera Siam sehingga ke sempadan Siam. Tetapi kerajaan Siam dan British telah mengisytiharkan tentera Melayu dan orang-orang Melayu tersebut sebagai perompak, lanon dan pengganas. Namun, kemenangan Angkatan Tentera Melayu Kedah tidak bertahan lama kerana tentera Siam berjaya mendapatkan bantuan ketenteraan daripada British. Tentera Kedah terpaksa berundur dan bertahan di kota Kuala Kedah selama 3 bulan. Akhirnya, tentera Siam berjaya menawan semula kota Kuala Kedah. Tengku Kudin juga syahid dalam pertempuran ini dan kepalanya dipotong dan dibawa ke Bangkok. Perang Hatnyai ini sangatlah penting kerana kita menyaksikan umat Islam dari seluruh Nusantara telah bersatu walaupun berbeza suku demi menuntut semula tanah umat Islam yang dijajah. Pada tahun 1838 Masihi, satu angkatan perang yang lebih besar yang diketuai oleh Tunku Muhammad Saad, Panglima Muhammad Taib, Tok Morris dan Wan Mali. Dalam peperangan kali ini, kita turut menyaksikan seorang ulama yang bernama Syekh Samad Al-Falimbani turut menyertai peperangan ini. Bagi kita yang berjuang di jalan Allah, akan mendapatkan keputusan yang terbaik. Itu pasti. Minal mu'minina rijalun shadaku ma'ahadallaha alaihi. Faminhum man qadha nahbah, wa minhum may yantazir. Di antara orang-orang yang beriman, ada yang membenarkan janjinya kepada Allah. Sebagian di antara mereka gugur sebagai syuhada, sebagian lainnya sedang menanti-nanti. Subhanallah. Sebelum itu, Syekh Samad Al-Falimbani berada di Makkah. Apabila Syekh mendapat surat daripada abangnya tentang peperangan ini, Syekh mengambil keputusan untuk pulang ke Nusantara bagi menyertai peperangan tersebut. Kita juga menyaksikan umat Islam daripada pelbagai suku telah bersatu atas semangat akidah. Antara yang terlibat adalah Aceh, Serdang, Deli, Berdagik, Siak, Pahang, Kelantan dan Terengganu. Dengan kekuatan 10,000 orang tentera Islam serentak menyerang Siam. Akhirnya umat Islam berjaya menawan semula kota Kuala Kedah. Dalam perang Hatnyai ini, umat Islam berjaya membebaskan Daratiwat, Yala, Singgora dan Patani daripada cengkaman Siam. Namun, umat Islam sekali lagi berjaya dikalahkan oleh Siam kerana dibantu oleh British selain faktor angin monsun dan bantuan ketenteraan yang lambat daripada Pahang dan Terengganu. Di sini juga Syekh Samad Al-Falimbani syahid. Kepalanya dibawa lari oleh Siam
ke Bangkok dan badannya disemadikan di Patani. Akhirnya Siam berjaya menawan semula Narathiwat, Yala, Singgora, Patani dan kota Kuala Kedah dengan bantuan senjata yang lebih moden daripada British. Baik, itulah tadi sejarah ringkas berkaitan Perang Hat Yai di mana kita menyaksikan umat Islam telah bersatu dengan mengenepikan soal suku dan geografi demi membebaskan bumi umat Islam yang berdaulat. Dalam peperangan ini juga kita menyaksikan seorang ulama yang syahid yang sanggup pulang daripada Mekah ke Nusantara hanya untuk menyertai peperangan tersebut, iaitulah Syekh Samad Al-Falimbani. Walaupun orang Melayu kalah dalam peperangan ini, namun mereka telah membuktikan semangat juang dan jihad yang tinggi demi memastikan bumi umat Islam bebas daripada penjajahan orang-orang kafir, hidup mulia atau mati syahid. Ini dapat dibuktikan melalui kenyataan seorang pegawai tentera laut British, iaitu Kapten Sherard Osborne. Seperti anjing, pribumi iaitu orang India di sepanjang pesisir pantai semenanjung India menjilat tangan yang mendera mereka, tetapi tidak bagi orang Melayu. Dan kita orang Inggeris seharusnya menjadi yang pertama memuliakan bangsa yang tidak tunduk kepada kekejaman. Ini menunjukkan orang-orang Melayu kita dahulu tidak pernah putus asa dalam menentang penjajah. Semangat ini tidak mungkin dapat dicapai tanpa penghayatan Islam. Semoga konten video saya kali ini dapat memberikan manfaat kepada diri saya dan kepada penonton semua. Sekian sahaja daripada saya Faris Sukur. Jangan lupa subscribe. Bertemu lagi pada video-video yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.